Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini Allah mengizinkan kita untuk kita bertemu buat kali yang pertama bagi kuliah siri yang pertama, kuliah siri yang baru, iaitu tajuknya tentang syurga yang didambakan. Maknanya kita akan membincangkan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syurga. Temanya adalah tentang syurga. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawasanya syurga ini merupakan perkara gaib, maka dalam tajuk membincangkan tentang perkara gaib, kita perlu bersandarkan kepada rujukan wahyu. InsyaAllah sepanjang hari Isnin jam 2:30 petang, kita akan sama-sama membaca ayat Quran, memahami ayat Quran dan hadis Nabi yang berkisahkan tentang syurga. Sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar suara saya dengan baik. Atau kurang jelas, saya mohon maklumalah dari tuan-tuan dan puan-puan. Jelas Ustaz. Jelas ya? Okey, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, terima atau tidak nota rujukan untuk petang ini? Ada terima tak notanya? Dapat. Dapat. Okey. Nota yang kita akan rujuk semua sekali ada dalam 163 muka surat. Okey. Kalau kita tengok dekat
hujung sekali muka surat 163. Maknanya nota tu yang kita akan rujuk cetakan maksudnya yang ada cetakan muka depan dan sampai hujung ada 163 muka surat. Jadi kalau siapa-siapa yang belum terima nota, kawan-kawan, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang mengikuti kelas kita pada petang ni, saya mohon tuan-tuan dan puan bantu sama ada di ruangan, sama ada di FB Akademi Tadabbur atau di ruangan Zoom ini, saya mohon kita kongsikan maklumat tentang nota ini. InsyaAllah nota ini akan dibuatkan satu link Google Drive, tajuknya Syurga dan Neraka. Baik. Petang ini kita akan menumpukan kepada pengenalan terlebih dahulu tentang tajuk ataupun silibus yang kita akan pelajari sepanjang setiap hari Isnin ni, insya-Allah. Dan saya juga sedang memilih hari untuk bawa tajuk neraka, walaupun setengah sebenarnya tajuk neraka tu sudah pun tamat sebenarnya, tetapi kita dapat ramai jemaah-jemaah yang baru, jadi insya-Allah kita akan ulang semula tajuk tentang neraka. So kita dah jumpa tajuk syurga, maka kita kena tengok pasangan syurga itu adalah neraka. InsyaAllah saya sedang mencari waktu yang sesuai untuk membentangkan tajuk neraka. Dan insyaAllah kita juga akan mempelajari tajuk tentang alam barzah. InsyaAllah itu di antara tajuk yang sedang saya menyusun kembali nota-notanya. Baik. Kita teruskan kepada pengisian kita pada petang ini. Kita lihat terlebih dahulu senarai bab yang kita akan belajar. Jadi tuan-tuan ikuti kelas di akademi ni memang saya bersama dengan rakan-rakan saya, bersama dengan tenaga pengajar lain, memang kalau masuk saja ikuti kelas tadabbur di akademi ni, memang tujuan kita tubuhkan adalah untuk jadikan sebagai platform nak belajar lah. Memang kita akan macam kita belajar serius, nama pun akademi. Jadi ambillah peluang, belajar betul-betul, fahamkan baik-baik, dan target kita, sasaran kita, kita nak ajar semula maklumat ni kepada pihak lain. Jadi moga-moga kita saling bantu-membantu untuk menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bab semua sekali bab ada 31 bab yang kita akan pelajari. Nanti kalau dah print nota ni, nanti boleh jumpa senarai 31 bab. Okey, bab yang pertama insya-Allah dia berkaitan tentang apakah yang dikatakan syurga itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar tentang hakikat syurga. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan syurga ni? Syurga ni sebenarnya apa? Kita tahu syurga adalah salah satu dalam rukun iman yang terletak di bawah tajuk beriman kepada hari kiamat. Tetapi kenapa dengan syurga? Jadi moga-moga makin banyak kita belajar, maka semakin terpapanglah kita boleh nampak, kita boleh bayangkan syurga Allah ni bagaimana melalui pintu hati kita. Jadi syurga inilah cita-cita terbesar kita yang kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan mulakan dengan tajuk bab hakikat syurga. Dan bab yang terakhir sekali, saya tunjukkan bab nombor 31. Nanti kita akan belajar tajuk penghuni tempat tertinggi dipanggil Ashabul Al-A'raf. Ini adalah bab yang terakhir, bab 31, cerita tentang Ashabu Al-A'raf. Okey, insya-Allah nanti kita akan bincangkan secara secara bersilibus, insya-Allah, satu persatu kita belajar daripada satu bab kepada bab kepada bab. Jadi tak perlu kita terkejar-kejar. Oleh sebab itu saya tidak meletakkan
berapa minggu. Okey, cuma sasaran kita nak belajar 31 bab. Tetapi untuk menentukan bab satu mengambil masa berapa jam, berapa kelas, iaitu saya tidak dapat nak pastikan, tapi belajar ni dia perlu tahu juga apa yang nak dipelajari. Jadi insya-Allah ada 31 bab. Okey, jadi bab-bab itu mungkin insya-Allah kita akan tunjukkan petang ni supaya kita semangat nak belajar. Kita tahu masuk kita dah boleh buat jadual hari Isnin jam 2:30 petang. Kalau kita tak ada kelas lain, kita ada kekosongan, kita akan belajar tentang syurga. InsyaAllah kita akan kupaskan semua ayat-ayat yang ada kaitan di dalam Al-Quran berkaitan dengan syurga. Okey. Jadi kita tengok dulu bab dia ya. Okey, bab pertama tadi kita dah belajar, kita dah tahu. Okey, kalau kita pergi kepada bab yang kedua. Ya, insya-Allah bab kedua kita akan bincangkan tentang syurga ini dia sudah wujud ataupun belum wujud. Apa pendapat di kalangan para ulama? Kita akan bincang kewujudan syurga ini, kita akan paparkan kisah Jibril alaihi salam yang pernah melihat syurga pada bab yang berikutnya. Okay, kita akan bincang kewujudan syurga ni. Maksudnya kita akan bincang dalil syurga ni. Kalau kita kata dah ada, apa dalil dia? Kenapa kita perlukan dalil? Kerana ini perkara gaib, benda yang akan datang. Perkara gaib ni benda yang dah lepas pun perkara gaib, benda yang akan datang pun termasuk dalam perkara gaib. Jadi kita akan bincangkan dalil Al-Quran dan hadis yang mengatakan syurga ni kalau wujud apa dalil dia. Itu bab kedua. Dan insya-Allah pada bab ketiga kita akan membincangkan tentang penciptaan syurga. Syurga ini makhluk Allah yang pernah melihat syurga Allah, yang pernah melihat dalam syurga tu ada apa, adalah malaikat Jibril. InsyaAllah nanti kita akan baca hadis tentang malaikat Jibril pernah melihat syurga, pernah melihat nikmat dalam syurga. Dan nanti kita akan lihat apa penjelasan daripada Jibril alaihi salam. Itu bab yang ketiga. Kemudian pada bab yang keempat, kita akan membincangkan tentang kalau syurga dah ada. Okey, macam kita bincang bab 2 tadi, kita tahu syurga dah ada, apa dalil dia? Okey. Kalau syurga dah ada dalil Quran, ada dalil hadis, para ulama bincang. Syurga ni terletaknya di mana? Dia terletak di muka bumi ke? Dia terletak di langit ke? Kita akan bincangkan tentang lokasi syurga. InsyaAllah. Okey. Kemudian, bab yang kelima. Kita akan membincangkan tentang apa makna jannah. Dan apakah nama-nama lain, istilah lain yang Allah gunakan di dalam Al-Quran yang istilah itu merujuk kepada syurga. Kita tahu istilah syurga adalah jannah atau jannat. Itu kita sedia maklum. Tetapi dalam Al-Quran kadang-kadang Allah tak guna nama jannah. Allah tak guna nama jannat. Tapi Allah menggunakan nama lain. Contoh, insya-Allah saya kecilkan sikit nota ni pasal kita nak saya besarkanlah supaya lebih nampak ya. Okey. Contoh, kadang-kadang Allah memanggil syurga itu dengan istilah ni. Mungkin kita jarang dengar yang ini. Kita tengok contoh saja ya. Okey. Kalau Firdaus tu kita fahamlah. Okey. Kadang-kadang Allah memanggil syurga dengan gelaran Darussalam. Darussalam. Kita baca ayat ni, kita tak jumpa perkataan jannah. Kita tahu kalau sebut jannah atau jannat, memang kebiasaan yang merujuk kepada syurga. Tetapi kadang-kadang Allah tak guna istilah jannah dan jannat, Allah guna nama lain. Contohnya adalah Darussalam. Seperti mana dalam surah Al-An'am ayat 127. InsyaAllah kita akan bincangkan nama-nama dia yang lain. Kemudian
kita akan lanjutkan dengan bab yang ke-6, iaitu maksudnya bab ni maksudnya dia kan lagi panjang kita belajar, maknanya daripada satu bab kepada satu bab, mula-mula kita pergi secara umum. Syurga ni bagaimana, nanti kita akan pergi kepada lebih spesifik. Sebab tu bab ke-6 ni dia dah mula nak masuk kepada gambaran kenikmatan syurga. Dia belum lagi cerita spesifik nikmat dalam syurga tu, tetapi gambaran umum syurga tu nikmatnya macam mana. Okey, kita sebutkan sedikit maklumat dia. Okey. Gambaran nikmat syurga tu Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Rahsia. Itu Allah kata. Rahsia, kata Allah. Rahsia tu, kita belajar pasal syurga tu. Rahsia ni bermakna apa yang kita tahu tu sebenarnya, dari sudut gambaran kita tahulah, okey, syurga ni ada minuman, ada makanan, ada sekian-sekian. Tapi pada hakikatnya, syurga ini kita takkan dapat tahu gambaran yang sebenar-benarnya. Sehingga kan Nabi SAW mengatakan, cuba kita tengok hadis ni. Nabi kata apa? Nabi kata, nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Bayangkan, kalau kita pernah tengok tempat yang paling cantik kan, ini tempat tu yang Allah nak jadikan dari syurga tu, mata kita tak pernah jumpa tempat yang seindah itu. Bahkan kata Nabi, tidak pernah didengari oleh telinga dan tak pernah terlintas dalam hati kita. Ini kita akan bincang nanti dekat tajuk gambaran syurga. Okay. Kemudian kita akan lanjutkan dengan tajuk yang berikutnya. Bab yang berikutnya adalah pintu syurga. Kita akan bincang nanti. Kenapa perlu bincang pasal pintu? Kerana syurga ini nak masuki ada pintu. Jadi pintu syurga adalah 8. Nanti kita akan belajar. 8 pintu tu, nama pintu tu apa? Dan kita selalu dengar satu pintu daripada 8 pintu syurga itu adalah pintu Ar-Rayyan. Dikhususkan bagi orang yang berpuasa. Kemudian kita akan bincang pintu tu lebar mana, siapa yang akan masuk pintu tu, dan waktu nak masuk ke dalam pintu itu apa yang berlaku. Maklumat itu Allah ada jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Nanti kita akan belajar bab yang ke-7. Okey. Kemudian bab yang ke-8. Okey, bab ke-8 kita akan mempelajari tentang siapakah yang menjaga pintu-pintu syurga. Bagaimana para malaikat yang menjaga syurga mengalu-alukan kedatangan penghuni syurga. Itu bab yang ke-8. Kemudian kita akan teruskan dengan bab nombor 9. Okey, bab yang ke-9 kita akan menceritakan tentang keluasan syurga. Masya Allah, syurga ni sangat luas. Bukankah kita di dunia kalau boleh nak tempat tinggal yang besar, yang selesa, yang luas? Betul tak? Apatah lagi kalau tempat tinggal kita di dalam syurga, Allah akan beri syurga itu terlalu luas. Nanti kita akan bincangkan. Bab nombor 9. Okay, kita review dulu untuk petang ini bab apa yang kita akan belajar sepanjang hari Isnin 2:30 petang. Okey. Kemudian kita akan belajar bab yang ke-10. Apabila dah masuk syurga, dalam syurga itu sendiri Allah akan sediakan tempat tinggal yang khas. Syurga dia umum. Setiap orang dia punya rumah dia punya bentuk dia itu tak sama. Nanti kita akan bincang dia panggil tempat tinggal di dalam syurga.
Ada yang dapat istana ke, ada yang dapat rumah ke, ada yang bagaimana. Nanti kita akan bincangkan pada bab yang ke-10. Dia panggil maskan jannah. Okey, bab yang ke-11 nak cerita tentang bangunan-bangunan yang ada dalam syurga. Kita kan dekat dunia ni kan suka tengok menara yang tinggi, kita suka tengok design bangunan-bangunan kan, ada design klasik, ada design macam Europe, ada design macam modern. Kita suka tengok. Suka tengok apa? Kita suka tengok menara apa? Kita suka tengok bangunan yang ialah kan macam-macam kan. Kan kita ni keindahan itu kan pada pandangan mata. Maka dalam syurga Allah akan bina bangunan-bangunan yang tinggi. Nanti kita akan bincangkan bangunan apa. Okay. Kemudian kita akan masuk kepada bab yang ke-12, tingkatan-tingkatan di dalam syurga. Orang masuk syurga ni dia tak sama darjat dia. Nak tahu ada perbezaan berapa tingkatan? Siapa yang akan dapat tingkatan yang paling tinggi? Siapa yang akan dapat tingkatan yang paling rendah? Ini menunjukkan rahmat Allah. Tingkatan dalam syurga. Orang yang dapat tingkatan tertinggi ni macam mana rupa paras dia? Macam mana bentuk nikmat dia? Nanti kita akan bincangkan. InsyaAllah pada bab yang ke-12. Kita overview dulu bab-bab yang kita akan belajar. Okay. Bab yang berikutnya adalah bab apa? Panjang juga tajuk ni. Okay, kita tengok. Tak apa, perlahan. Okay. Kelas hari pertama ni kita berkenalan dahulu dengan bab-bab yang kita akan belajar. Jadi kita tak perlu terkejar-kejar masuk pada bab pertama. Okey, bab 13, khemah dan pasar dalam syurga. Tuan-tuan, dalam syurga ada pasar. Nak tahu hari apa pasar dia? Dia jual apa? Kan kadang suka pergi pasar. Nanti kita masuk dalam syurga. Pasar. Pasar tani ke, pasar malam ke, pasar apa? InsyaAllah nanti kita akan belajar. Dalam syurga ni, Masya Allah, itulah kehidupan yang kita sebenar-benarnya. Seronok sangat dalam syurga ni, ya Allah. Okey, kita akan belajar tiba 13 ya. Tetap ikuti. Ikuti pengisian setiap hari Isnin ni. Kalau tak dapat ikut secara langsung, boleh ikut secara rakaman. Kemudian, kita nak bincangkan tentang katil-katil surur yang Allah sediakan dalam syurga. Bentuknya bagaimana. Kenapa nak bincang sampai katil-katil ni, tempat duduk ni? Kerana syurga adalah tempat kita bersenang lenang. Tempat untuk kita dilayani. Maka Allah cerita, insyaAllah. Nanti kita belajar pada bab yang ke-14. Kemudian bab 15, kita nak belajar tentang permaidani penghuni syurga. Kan permaidani ni juga menjadi satu daya penarik dalam mengindahkan tempat tinggal. Betul kan? Orang kata duduk bincang pasal kapet. Permaidani ni cantik, penghias. Allah akan sediakan permaidani syurga. Ada yang tebal, ada yang nipis. Disulam dengan apa? Kita akan bincangkan, insya-Allah. Jadi, lagi banyak kita belajar, biar dalam otak kita, pemikiran kita, apa yang kita buat, kita bayangkan syurga Allah, syurga Allah, syurga Allah. Okey, bab ke-15 Okey, bab yang ke-16. Kita akan belajar tentang pelamin-pelamin. Macam berulang Tadi pelamin Tadi katil atak, ni pelamin, ni lain. Ni macam bentuk apa, singgasana. Kita akan bincangkan pelamin-pelamin. Okey, saya sebut dulu awal-awal supaya tuan-tuan tahu hala tuju nak belajar apa. Supaya kita serius mengikuti kelas-kelas kita pada hari Isnin. Yang ke-17, cahaya dalam syurga. Lalu syurga ni panas tak? Ada matahari tak? Kita akan bincangkan. Lalu syurga ni macam mana? Okey. Kemudian kita teruskan kepada bab 18, bauan di dalam syurga. Syurga ni bau harum sangat.
Kalau siapa yang ada mengikuti kelas Riyadhus Shalihin kan, kita telah baca pada minggu lepas kisah Anas, kisah Anas bin Nadhr yang ketika mana dia dalam perang Uhud, dia terbau, ada bauan wangian syurga di sebelah bukit Uhud. Jadi syurga itu dah wujud. Jadi disebabkan bau syurga itu, maka Anas bin Nadhr sanggup mengorbankan diri dia, mati syahid dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila para sahabat tengok jenazah Anas bin Nadhr ni, didapati ada kesan 80 tikaman, luka-luka yang berada di tubuh badan dia. Kenapa dia sanggup badan dia dilukai? Kerana dia mencium bauan syurga itu. Jadi moga-moga apabila kita masuk dalam kubur, kita sudah dapat mencium bau syurga. InsyaAllah nanti kita akan belajar bab alam barzah. Jadi kalau kita dapat belajar tajuk alam barzah, dapat belajar tajuk syurga, dapat belajar tajuk neraka, lengkap kita belajar tentang tajuk akhirat. Okey. Kemudian kita akan belajar bab ke-19, sungai-sungai dalam syurga. Ya Allah, sungai dalam syurga. Kita ni tuan-tuan, semua orang suka air, betul tak? Kenapa orang suka pergi pulau-pulau? Kenapa orang suka pergi Langkawi? Kenapa orang suka pergi PD? Kenapa orang suka pergi waterfall? Kan? Secara otomatik, kita ni tengok air akan tenang, betul tak? Tempat untuk menenangkan diri adalah dengan air. Kalau kita tak tengok air bentuk sungai pun, kalau kita mandi pun sejuk, tenang, betul tak? Stres sangat letak air mandi, duduk lebih mandi tu lama. Betapa menenangkan diri kan. Bayangkan di dalam syurga, air-air sungai, dia berada di bawah istana-istana di dalam syurga. Tetap pergilah tempat-tempat yang mahal-mahal kan. Tetap pergi pantai-pantai yang memang yang kan kita tengok kan masuk hotel kan dia bagi tahu. Masuk hotel kan dia bagi tahu kejap tuan ya. Okey, kita kan masuk hotel kan selalu reception kan kita tahu kan frontline kan bagi tahu kan. Okey, bilik tuan ni, bilik puan ni dia akan menghadap ke pantai. Bilik puan ni dia tak ada tingkap. Kadar tingkap tu bilik yang murah lah. Tapi kalau bilik yang menghadap ke pantai, yang menghadap ke laut, itu bilik tu mahal. Apatah lagi kita pernah duduk di tempat-tempat yang bilik kita di bawah tu ada, di bawah memang di atas laut. Kan di atas pantai, di atas kan. Bilik tu memang mahal. Jadi dekat dunia pun kita dah belajar bahawa kalau sungai-sungai berada di bawah bilik kita, bayangkan di dalam syurga. Ya Allah, tak dapat nak gambarkan. Betul tak tuan-tuan? Kan semua orang suka melihat kepada air. Nanti kita akan belajar bab nombor 19. Macam mana Allah cerita sungai-sungai di dalam syurga. Okey. Kemudian kita teruskan dengan bab yang ke-20, mata air dalam syurga. Ya Allah, ada yang terpancar, ada yang memancut-mancut. Kan orang suka tengok tempat-tempat yang air terpancut kan, cantik kan. Itu baru nikmat dunia. Bayangkan kalau dia nikmat dalam syurga. Hidup selama-lamanya dekat situ. Jadi moga-moga dengan tajuk yang kita belajar ni, kita rasa rindu sangat. Jiwa kita ni sentiasa memikirkan syurga. Itu tujuan objektif utama kita belajar tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti waktu kita belajar bab mata air ni, nanti kita akan belajar apa nama mata air itu. Ada mata air namanya Salsabil, ada mata air namanya Tasnim. Kita akan belajar. Lepas tu mata air ni dia menjadi sumber minuman. Kalau tuan-tuan nak minum, macam kita belajar, kalau kita dekat dunia kita kata nak teh ais contoh kan, maka ditambah air batu.
Kalau kita kata nak teh suam, nak teh panas, kan? Maka dalam syurga dia ada benda. Kejap yang puan Okey. Tuan-tuan, mata air nanti kita akan belajar. Ada mata air tu, daripada sumber mata air tu boleh menjadi sejuk. Ada mata air dijadikan untuk air panas. Nanti kita akan belajar dari sudut nama-nama tu. Sekejap puan bagi sikit waktu. Okey. Kita teruskan lagi ya. Okey. Bab yang ke-12. Cerita pasal pakaian. Allah. Pakaian kan. Dia tak kira lelaki dan perempuan ni, kalau bab pakaian tu, Allah. Kalau dia pergi shopping, beli pakaian tu saja, ya Allah, tak larat nak ikut orang perempuan ni kadang-kadang. Kan, dia punya membelik baju tu, sangat teknikal. Itulah kehalusan yang ada pada wanita. Betul kan? Pakaian dalam syurga. Kan pakaian ni kan jadi satu bisnes juga kan. Orang buat butik. Butik sini, butik sana. Kan? Ya Allah, kita jadi macam syurga tengok kedai butik saja. Ada tempat-tempat yang jadi butik saja kan. Satu floor tu butik saja. Rambang mata kita. Tetapi Allah Ta'ala jadikan dalam syurga tu ada pakaian-pakaian. Kalau orang duk bincang benang berapa, orang bincang pasal sutra, orang duk bincang kehalusan. So dalam syurga tu Allah beri pakaian-pakaian. Nanti kita akan belajar pakaian yang Allah buat daripada kulit buah-buahan. Kita tak pernah dengar ya. Pakaian daripada kulit buah-buahan. Penjahit dia, kata pereka fashionnya adalah Allah. Dan kita akan belajar. Tapi kalau neraka, ya Allah, kalau kita belajar bab neraka, terduduk kita dalam buat. Nanti kita akan belajar. Dalam neraka pun ada juga pakaian. Allah akan jahit pakaian tu daripada api. Api tu, Allah jahit dia buat pakaian. Na'udzubillah. Tapi kita cerita pasal syurga lah. Kita pasal syurga ni pakaian tu, ya Allah. Allah beri pakaian. Pakaian dalam syurga dia tidak lusuh. Dia bukan kita pakai dah macam, pakai masih cantik, alamak, badan dah naik sikit, saiz dah kita sepatutnya beli saiz L. Pakai badan dah jadi saiz SL. Dah tak boleh pakai. Dalam syurga tak ada macam tu. Pakaian kita dia tak lusuh. Dalam syurga dia bukan macam kita pakai kan, basuh nak kena jaga, tengok warna dah luntur. Tak ada. Dalam syurga tak macam tu. Nanti kita akan bincangkan pasal pakaian-pakaian di dalam syurga. Kita akan bincangkan insyaAllah. Pasal tak luntur, nanti kita akan sebut tentang pakaian syurga daripada apa? Daripada kulit buah-buahan. Kita tengok dekat hadis ni ada. Dekat muka surat 94 tu saya tunjuk contoh lah. Kan Nabi SAW mengatakan apa? Nabi mengatakan pakaian itu dibuat daripada kulit buah-buahan syurga. Setakat ni pernah jumpa tak pereka fashion yang dia buat pakaian daripada kulit-kulit buah? Siapa pernah jumpa? Cuba tuan-tuan cari, pergi kedai butik, cari baju. Orang tanya nak cari baju apa? Saya nak cari baju daripada kulit buah-buahan. Dalam syurga Allah buat. Nanti kita akan bincangkan. Tak percaya kan? Ini dalam hadis yang sahih. Nanti kita akan bincangkan. Kemudian dalam syurga, ini bab kedua. Tadi bab berapa? 21. Saya takut saya tersilap tulis nombor bab. Petang ni kita overview dulu boleh ya. Perlahan kita belajar. Okey, bab 22. InsyaAllah nanti kita akan belajar tajuk tentang apa? Perhiasan dalam syurga. Perhiasan ni, ya Allah. Kalau tengok dalam almari tu, macam-macam. Anting sini, anting sana, rantai sini, rantai sana. Betul tak? Kalau pergi kedai emas ni, ya Allah, rambang mata. Kadang-kadang tak boleh nak pilih. Contoh kan. Dia sama juga bagi orang lelaki. Orang lelaki ni mungkin perhiasannya pada jam, pada kan,
Tambah lagi orang perempuan. Tak apa, dekat dunia ni mungkin kita tak mampu nak beli semua benda. Tapi kalau kita beramal, beriman, buat amal soleh, dapat rahmat Allah, masuk syurga, ya Allah. Allah bagi perhiasan di dalam syurga. Itu bab berdua-dua. Di antara perhiasan dalam syurga, kejap ya, perempuan ya, mohon maaf ya, terputus tadi. Tak, saya punya laptop ni dia tak boleh kekal lama bateri. Okey. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar tak? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Boleh ke petang ni kita ambil sikit waktu, kita review dulu apakah bab-bab yang kita akan belajar supaya kita belajar, maknanya kita jadikanlah sesi ini sebagai sesi kita belajar betul-betul. Ya, kerana ini masa depan kita, ya, kita telah menarik Ustaz. Semuanya menarik. Yalah, alhamdulillah. Okey. Lepas tu kalau kita belajar tentang perhiasan-perhiasan syurga ni, kita akan belajar insya-Allah pada bab tu. Okey. Kemudian kita terus pergi kepada bab yang ke-23, makanan. Oh, makanan ni pun tak boleh lagi dalam hidup kita, betul tak? Ada orang hobi dia jalan-jalan cari makan. Betul tak? Tapi dekat dunia ni walaupun makanan tu sedap tengok, tapi banyak pantang larang, betul tak? Sagi makan pula angin lah. Makan ni pula jadi kena gout pula, betul tak? Makan ni pula sekarang tu ingin sangat darah tinggi pula. Makan ni pula sekejap lagi kena kencing manis pula, betul tak? Ada banyak pantang larang makanan dekat dunia ni. Tetapi kalau kita masuk syurga, tuan-tuan nak makan apa? Tuan-tuan tak payah order, tak payah tekan food panda ke, tak payah tekan grab food ke, tak payah tekan apa-apalah. Tuan-tuan teringin je sampai makanan tu. Nanti kita akan bincangkan pada bab 23. Ini Allah Ta'ala cerita apa yang dekat dunia ni manusia telah lalui kan. Makan, pakaian kan. Suka tengok air-air. Allah akan bagi benda itu semula di hari akhirat. Tetapi sudah pasti tidak sama. Lepas tu kalau kita makan sikit kan, yelah kan, makan sedap-sedap tiba-tiba lepas makan nak kena buang pula. Betul kan? Tambah lagi kita dah berusia ni kadang-kadang macam tu. Lepas makan-makan nak buang air pula. Betul tak? Pedas sikit tak boleh. Betul tak? Macam-macam. Banyak pantang larang dia. Dekat. Masin banyak tak boleh. Tetapi dalam syurga tidak ada istilah masin ke, masam ke, tak sedap ke, sakit perut makan makanan tu ke, kena keracunan makanan ke, tak ada. Dalam syurga nak makan apa, makanlah. Lepas tu kalau makanan dalam syurga ni, tuan tak perlu nak pergi membuang air. Sebab apa? Sebab perkumuhan itu dia akan dikeluarkan dalam bentuk peluh. Nanti kita akan belajar. Lepas tu makanan tu tak pernah nak putus-putus. Jadi kita akan belajarlah bentuk makanan tu nanti. InsyaAllah dalam bab ni ya. Okey. Kemudian kita akan masuk kepada bab lepas ada makanan nak ada apa? Nak ada minuman. Bab 24. Minuman dalam syurga. Nanti kita akan belajar. Minuman tu dicampur dengan apa? Kita akan belajar bab minuman. Baik. Kita teruskan dengan bab yang kita akan belajar lagi insya-Allah adalah bab sifat dan ciri penghuni syurga. Penghuni syurga ni. Kenapa kita kena bincang pasal ciri syurga, fizikal orang syurga? Tuan-tuan ya. Nikmat dalam syurga ni bukan pada makanan minuman saja.
Tetapi kita tengok orang dalam syurga tu pun jadi nikmat. Tuan faham tak maksudnya? Kan? Allah Ta'ala tidak akan beri mata kita melihat sesuatu yang tidak indah. Maka kawan-kawan yang duduk dalam syurga, penghuni syurga itu sendiri sudah nikmat. Sebab tu kita kena bincang sifat dan ciri penghuni dalam syurga. Dekat dunia ni kita tak akan dapat package yang lengkap nikmat dalam dunia, betul tak? Walaupun rumah kita selesa, tetapi orang dalam rumah tu pula yang kita tak sedap nak memandang. Sakit telinga kita, sakit mata kita. Itulah dunia. Kita tak akan dapat nikmat yang sempurna di dunia. Sebab nama pun dunia. Ia akan binasa. Tetapi dalam syurga, penghuni syurga itu, ya Allah, kan? Dari sudut fizikal, umur dia. Okey. Lepas tu kita akan belajar tentang rupa paras, hati mereka. Kita akan belajar nanti. Okey, lepas tu Allah bagi dari sudut tenaga, ya, macam 100 orang, kita akan belajar. Dekat dunia ni, ialah kita terpaksa melalui tempoh usia, makin lama makin berumur. Dalam syurga dia tidak ada macam itu. Okey. Kemudian pula, kalau kita belajar dalam syurga nanti, ya, dia takkan tua-tua lah. Macam zaman sekarang kan, orang sanggup berbelanja beribu-ribu kadang-kadang. Dalam senarai pembelanjaan bulanan, mesti ada kena beli untuk barang kosmetik, betul kan? Nak kena beli personal care kan? Semua orang memang terpaksa belanja besar dalam bab-bab tu. Tapi buatlah macam mana pun. Kalau kita dah makin berumur, kan, memang tak boleh nak lari dah. Akan ada kedut sana, akan ada kedut sini. Tak apa. Kita belajar dalam syurga ni, nanti Allah akan bagi kulit yang lebih tegang. Kulit lebih cantik apabila berada dalam syurga. Dekat dunia ni, kerja kita pulun buat amal. Beriman, buat amal ibadat. Buat baikkan saja. Kerana orang yang masuk syurga ni, Allah Ta'ala tidak akan jadikan dia orang yang tua. Kulitnya berseri-seri. Kita akan belajar nanti insya-Allah. Ya, panjang cerita bab ni. Nanti kalau kita tengok dekat sini, ya. Kita tengok satu contoh. Kalau Nabi kata orang yang pertama masuk syurga ni, dia bagaikan bulan purnama. Cantik. Lepas tu orang yang masuk, grup kedua yang masuk tu bagaikan cahaya bintang yang bergemelapan. Orang masuk syurga ni semua cantik-cantik. Bukankah kita dekat dunia suka melihat orang yang cantik? Kan? Suka melihat benda yang cantik. Sebab tu nikmat syurga ni, yang kita akan belajar, waktu kita belajar mula-mula gambaran nikmat syurga ni, memang Allah akan bagi pada pandangan mata. Okay. Kemudian bab 26, kita akan belajar pelayan-pelayan dalam syurga. Sebab tu dalam syurga ni adalah tempat kita dilayani. Sekarang ni kita terpaksa berpenat. Nak makan kena masak, nak makan kena beli barang, nak layan anak-anak, nak layan suami, nak layan semua orang. Kadang-kadang kita penat terduduk. Ingat masak ni senang ke? Kan? Berat kan? Ibu-ibu tahulah kan, betul tak? Bukan senang nak siang, nak apa. Tak, dalam syurga ni tak ada semua benda tu. Dalam syurga ni kita akan dilayan. Bila tuan-tuan pernah menjadi pelayan? Antara yang pernah menjadi pelayan ketika menjadi raja seharian. Betul tak kan? Raja sehari orang kata. Tapi tak sampai sehari pun. Berapa jam je, betul tak? Dilayan seperti raja. Bayangkan kan, diiringi kiri kanan, ada orang yang tolong hidangkan. Dalam syurga akan lebih lagi daripada itu. Kenapa, Syah? Okay. Jangan nangis. Okay. Kemudian kita tengok kita tengok pelayan sikit, ya. Kita tengok pelayan.
Okey. Kita tengok dekat hadis riwayat At-Tabrani tu Nabi kata apa? Kita ambil satu contoh je. Nabi kata, dan sabda Nabi SAW bermaksud, sesungguhnya seluruh penghuni syurga yang tingkatannya paling rendah. Tengok yang tingkatan paling rendah tingkatan paling rendah dalam syurga, Nabi kata pelayan dia apa? Dia akan dapat 10,000 pelayan. 10,000 pelayan. Bayangkan, siapa dekat dunia ni dia ada bibik dia lebih daripada 10 orang. Kan? Sekarang kita nak dapat pembantu rumah bukan senang, betul tak? Ribu-ribu kena bayar, nak bayar ni lah, nak bayar ni, nak bayar dengan ejen lah. Lepas tu pula pembantu rumah ni kita cakap lain, dia buat lain. Itu pun dah satu masalah. Betul tak? Yang lari dari rumahnya ada. Betul tak? Tapi dalam syurga ni tak macam tu. Kita bayangkan kalau hadis ni kata kalau orang masuk syurga paling rendah dia akan dapat 10,000 pelayan. Bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak dilayani? Kita ada pelayan dayang-dayang kan. Tuan-tuan tengok tak cerita-cerita raja-raja kan, ada dayang-dayang. Tengok macam dengan pelayan kan. Bayangkan seorang picitkan kaki kanan, seorang picitkan kaki kiri, seorang picit tangan kanan, seorang picit tangan kiri, seorang urut bahu kanan, seorang urut bahu kiri. Itu baru 6 orang. Bayangkan. Entah dia angkut pergi mandi. Macam tu. Bayangkan. Seronok kan? Maka dalam syurga kita ada pelayan tuan-tuan dan puan. Allah beri pada kita. Kita tak perlu panggil, bibik, manggap mana bibiknya pergi. Kan puas kita panggil. Dekat dalam syurga tak ada macam tu. Tuan-tuan teringin nak apa? Puk akan sampai. Lepas tu, pelayan-pelayan ni, ya Allah, umpama mutiara permata. Ya Allah, seronok sangat. Okey, nanti kita akan belajar lah. Saya tak boleh cerita semua, nanti panjang pula maklumat ni. Kemudian, ini adalah bidadari di dalam syurga bab 27. Okey, kita akan belajar. Kemudian bab yang ke-28, nak tamat dah, nak habis dah bab-bab ni. InsyaAllah untuk pengisian pada petang ni kita tengok. Bab yang berikutnya apa kita belajar? Panjang ni. Okey. Bab ke-28, kita nak tengok mereka bual apa dalam syurga. Tuan-tuan, ada salah ejen. Okey. Tuan-tuan, kenapa orang suka kenapa sampai ada kedai 24 jam? Kenapa orang suka lepak-lepak? Kat coffee bean, tetap suka lepak dekat mana? Cuba tetap perhatikan kalau tetap pergi kedai cuba tetap perhatikan orang kanan, orang kiri, depan belakang kan masing-masing sibuk kan, duk sembang, seorang ni cakap ni, seorang ni sampai tangan dia terangkat, cuba tetap perhatikan. Maknanya dunia ni memang kita kan suka bersembang, berborak, lama tak jumpa, macam-macam sembang. Tapi dekat dunia ni kadang-kadang banyak kekurangan, kelemahan dia. Kadang-kadang dia punya sembang tu sampai selagi kedai tu tak tutup lah, tak bergerak kita. Betul tak? Pernah tak tuan-tuan berbual sampai tuan kedai tu datang, pelayan kedai tu kata, mohon maaf ya puan, kedai kita nak tutup dah ni puan, setengah jam lagi. Baru kita nak bergerak. Pasal apa? Punya khusyuk dia berbincang tu, bercakap tu, ya Allah. Macam tu juga kan. Bersembang jadi benda ni benda yang manusia alami. Bercakap, bersembang. Dalam syurga macam tu juga. Allah akan beri. Tapi orang dalam syurga ni, dia berbual, dia bercakap, semua yang baik-baik. Tapi kalau dekat dunia, waktu kita sembang, tiba-tiba kita gurau sikit, kawan kita kecil hati, betul tak? Kita cakap sikit, kadang-kadang terlepas cakap pun, tak sengaja pun kawan kita tu meraju. Pernah tak berlaku? Pernah tak tuan-tuan kecil hati dengan kawan-kawan? Kan? Padahal kawan tu tak maksudkan macam tu pun, tapi kita salah faham. Merajuk pula kawan kita ni, kecil hati pula. Kan? Dalam syurga ni kita tengok, nanti kita akan belajar apa yang mereka sembang. Mereka akan duduk secara berdepan-berdepan. Kawan suami cakap, cecita.
Kawan Suhaimi kata, engkau lah cerita. Ada cerita. Nanti kita akan belajar. Semua tu ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita akan bincangkan. Okey, kemudian kita pergi kepada bab yang berikutnya. Ya. Bab berikutnya, bab 29. Dalam syurga ni, apa di antara kata-kata, ucapan yang selalu ahli syurga sebutkan? Di antaranya, kita akan jumpa nanti banyak dengan ucapan salam. Tuan-tuan pernah tak pergi mana-mana tempat yang tuan-tuan lalu lalang pergi, orang selalu ucap salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jarang kan? Cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau hidup selalu dengan Assalamualaikum. Tuan-tuan kan kita berjalan satu hari kan? Kita berjalan satu hari. Pernah tak tuan-tuan pergi mall, tuan-tuan pergi mana-mana. Kita jumpa orang Muslim, dia bagi salam. Kan seronok kan? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi kita ni, kadang-kadang jumpa orang dalam lift tak kenal pun, masing-masing sibuk dengan handphone. Walaupun duduk sebelah, diam aja. Kan? Duduk dalam kereta api, duduk dalam train, semua orang buat diri sendiri. Betul kan? Kita tak rasa macam dunia ni rasa macam semua orang tak nak bertegur siapa. Kan? Kita terasa benda tu kan? Kadang-kadang kita ni jadi nak menyembang. Cik nak tegur orang tu cakap apakah aku pula. Tapi dalam syurga tak macam tu tuan-puan. Dalam syurga dia penuh dengan ucapan salam, 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 salam. Dia macam ni lah. Kalau macam kita, kalau kita duduk, kalau kita bertemu dengan orang, kita jumpa tengah jalan, kalau orang kata apa khabar, kita rasa seronok kan. Kita rasa macam semua orang ni kenal kita. Kita rasa semua orang ni beri perhatian kepada kita. Bayangkan kalau kita dalam syurga ni dia tidak akan sunyi sepi. Dia penuh dengan ucapan salam, salam. Termasuklah dalam syurga ni, dia dipenuhi dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nanti kita akan baca. Kemudian, kita akan terus kepada bab yang satu lagi. Bab yang ke-30. Nikmat yang terbesar. Ya Allah. Inilah di antara bab yang sangat-sangat dinantikan. Yang kita nak kena belajar nikmat yang terbesar dalam syurga. Nikmat apa tuan-tuan dan puan? Kalau siapa yang mengikuti kelas pagi tadi, kelas Fadhil Amal kita dah sebut dah. Tuan-tuan, nikmat yang terbesar ada dua. Dia bukan sekadar nikmat dapat pakaian minuman kita belajar tadi. Yang pertama, Allah datang, Allah istiharkan redha dia. Kita akan baca. Allah datang kepada penghuni syurga, Allah Ta'ala nak bagi redha dia. Terkejut ahli syurga tau. Apabila Allah Ta'ala kata ada benda lagi nak bagi ni. Penghuni syurga tertunggu-tunggu. Rupa-rupanya Allah nak bagi redha dia. Ini di antara nikmat yang besar yang ada dalam syurga. Yang kedua apa? Yang kedua dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dua nikmat ni. Nikmat yang sangat besar. Selama ni kita hidup, kita buat amal saleh. Nak cari redha Allah. Okay? Nak cari redha Allah. Kalau kita dekat dunia ni, kita punyalah mencari redha suami. Mencari redha ibu bapa kan. Macam ni kita akan buat. Bayangkan kalau suami kita kata, contoh, kalau suami kata, Abah redha dengan kamu. Kita rasa macam puas hati kan? Kita rasa macam, ya Allah, aku buat selama ni memang berbala. Bayangkan. Ataupun mak dan bapa kita cakap pada kita, nak, Abah sangat redha dengan kau. Kan? Mak kita kata, mak sangat redha dengan kau. Kita rasa macam kita buat tu tak rasa apa. Kita benda besar dalam hidup ni, kita nak cari redha. Kalau dekat dunia, redha ibu bapa kita, cari redha pasangan kan, contoh kan. Benda besar redha ni seolah-olah kita telah buat the best. Bayangkan apabila kita masuk syurga, kalau kita tengok pada ayat hadis ni kan, ketika Allah datang kepada penghuni syurga, Allah Ta'ala tanya, apakah kamu semua telah puas? Allah Ta'ala tanya. Mereka menjawab kepada Allah,
Ya Allah, apa lagi yang kami tak puas, Ya Allah? Engkau dah bagi kami sesuatu yang belum kau pernah bagi sebelum ni kepada makhluk ni. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Tidakkah kamu mahu aku berikan kamu sesuatu yang lebih baik daripada nikmat yang kamu dapat? Cuba kita bayangkan. Macam kita kan. Macam kita, ibu kita bagi semua benda dah. Tetapi benda yang sangat bernilai. Apabila contoh kalau ibu kita kata, mak ni beratur dengan kamu dah. Maknanya apa kita buat tu rasa macam dah yang terbaik. Bayangkan apatah lagi kalau Allah Azza wa Jalla. Allah lah sumber kehidupan kita selama-lamanya. Maka Allah Ta'ala kata, ada lagi kamu nak tak aku bagikan sesuatu yang lebih baik daripada apa kamu dapat nikmat? Para ahli syurga tanya, apa dia ya Allah yang lebih baik tu? Allah kata, aku turunkan kepada kamu semua keredaan. Allah bagi semua redha Allah kepada manusia. Lepas tu yang kedua tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga. Ini kita dah sebut sedikit sebanyak pada pagi tadi. Ya Allah, dapat melihat Allah ni satu nikmat yang sangat besar. Tuan-tuan, kita ni kalau kita suka, ingat tak kan kita kata nikmat syurga ni pada mata. Lepas tu, mata kita ni kan, bayangkan kalau kita suka dekat seseorang, kita akan buat apa? Kan kita suka tengok orang tu kan. Bila lagi nak jumpa orang ni, suka tengok. Kalau macam ibu-ibu kan, betul tak? Kalau ibu-ibu, apa yang dia sangat nantikan untuk dia tengok? Antara dia nak tengok apa? Dia nak tengok anak dia, betul tak? Dia nak tengok cucu dia, mana cucu aku ni lama aku tak nampak, betul tak? Kan? Jadi siapa-siapa yang dah mempunyai cucu, mesti rasa rindu nak tengok cucu tu, betul tak? Apatah lagi kalau kita dengan Allah. Kalau kita dekat dunia, kalau anak kan, antara yang dia rindu sangat, kan kita kena PKP dulu kan. Kenapa sampai rakyat kata, kenapa orang sampai bising, bila ni nak lintas negeri, bila ni lintas negeri. Kenapa? Kerana nak balik kampung. Kenapa nak balik kampung? Antaranya adalah nak tengok mak dan ayah kita. Kan? Hati kita tenang tengok mak ayah kita. Ya Allah, dapat tengok mak ayah kita. Bayangkan ibu ayah yang anak-anaknya lama tak jumpa, tiba-tiba dapat tengok anak-anak dia. Dia rasa tenang, sangat seronok. Macam ibu-ibu kan tengok hantar anak pergi sekolah kan, balik kerja, penat kerja ni. Tapi apa yang ibu-ibu akan tenang? Ayah-ayah akan tenang, balik tengok anak dia, tengok kain, rasa tenang kan. Bayangkan kalau kita dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Kita dapat bayangkan perasaan tu. Yang selama ni kita beriman Allah tu wujud. Tetapi Allah bagi kita nikmat dalam syurga dapat melihat Allah. Agak-agak macam mana muka kita ni berseri-seri tak? Kalau kita tengok anak kita sampai, kita gembira, kita tu muka kita, ya Allah, dah berseri-seri. Kan? Dapat tengok wajah mak ayah, dapat tengok wajah siapa orang yang kita kasihi kan. Apatah lagi kalau yang kita kasih itu adalah sumber kepada kehidupan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan belajar. Kemudian yang bab yang ke-31 tadi yang kita sebut tadi tentang Ashabul Al-A'raf. Maka habislah tamatlah untuk tajuk cerita tentang apa? Cerita tentang syurga. Setakat ini dalam senarai tajuk kita akan belajar 31 tajuk. Okey. Sebelum kita masuk kepada bab yang pertama, pada petang ini ada apa-apa komentar, ada apa-apa yang tuan-tuan nak luahkan, yang tuan-tuan nak ada cadangan apa-apa ke, boleh juga bagi tahu. Ada persoalan ke, boleh bagi tahu sebelum kita masuk kepada bab yang pertama. Sedikit sebanyak kita akan masuk bab pertama insya-Allah. Ada Satu pertanyaan? motivasi.
satu motivasi untuk pergi ke syurga, Ustaz. Tajuk ni. Ya Kak, betul. Itu memang itu tujuan utama kita nak pelajari tajuk ni. Kerana syurga ni lah masa depan kita. Rumah yang kita bina pada hari ini, berhempas pulas kita bina kan, Ya. kita akan tinggalkan dia. Tetapi Allah akan beri kita satu rumah, satu tempat tinggal yang terbaik yang pernah kita bina. InsyaAllah Ustaz. Jadi itulah. Kalau sekarang kita tak dapat nak bersama 24 jam dengan ahli keluarga kita, betul tak? Masing-masing ada komitmen. Ya. Tapi di dalam syurga, Allah akan kumpulkan semua ahli syurga. Waktu tu kita seronok sangat. Kita kan sangat menunggu-nunggu hari untuk apa? Bila waktu yang kita menunggu-nunggu untuk berkumpul semua ahli keluarga? Kan? Banyakkan seronok kan dapat berkumpul semua ahli keluarga. Tetapi waktu itu akan sampai. Yang kita nak sangat tunggu-tunggu dalam keadaan yang sangat sempurna adalah di dalam syurga. Okay. Jadi ada pertanyaan lain? Ada apa-apa sebelum kita nak ambil sedikit waktu lagi untuk kita masuk bab yang pertama? Ustaz nak tanya. Ya. Assalamualaikum. Masa kita dalam syurga tu, Ustaz, kita umur kita tu macam mana, Ustaz? Tadi kita dah ada satu bab ni. Umur kita. Okey, kita kena pergi bab. Dia ada bab umur kita ni, dia umur macam umur Nabi Allah Adam. 33 tahun. Umur muda. Dia akan jadi umur muda. Maksud dia macam ni. Waktu kita berada dalam syurga, Allah memang tukar umur kita menjadi umur muda. Kalau kita baca dekat bab berapa tadi, saya pun dah tak ingat dah. Jawapan dia puan ya, jawapan dia dalam hadis tu kita seperti umur 30 hingga 33 tahun. Puan ingat tak masa umur puan 33 tahun tu? Umur tu. Kalau orang tanya, kita dibangkitkan memang dalam umur kita yang sedia ada. Kan? Tetapi dalam syurga Allah tukar. Allah akan jadikan umur itu umur muda. Saya lupa kat mana bab tadi. Seperti itu Nabi, jawapan. Seperti umur seperti Nabi Isa ke seperti Nabi Adam, Ustaz? Bentuk rupa paras kita, ketinggian dia seperti umur Nabi Allah Adam. Surat 115. 115 ya, Masya Allah. Saya 115. Okey, sifat dan ciri pun di syurga, betul. Okey, kalau kita tengok dekat sini, nampak tak nota yang saya paparkan ni? Okey. Ini kita tengok dari sudut ketinggian. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, Nabi SAW bersabda, setiap orang akan masuk ke syurga pasti menyerupai Nabi Adam dan ketinggian dia 60 hasta. Dari sudut sifat fizikal kita seperti Adam diciptakan, ketinggian kita 60 hasta. Okey. Lepas tu fizikal dan umur. Ini jawapan dia. Umur Nabi SAW bersabda, ahli syurga memasuki syurga dalam keadaan dia, ini bentuk tubuh badan dia lah. Tetapi dekat sini, umur mereka 33 tahun. Umur dia. Ini Allah Ta'ala sebutkan tentang umurnya. Lepas tu umur tu dia tak akan berganjak-ganjak dah. Tak berganjak-ganjak tu maknanya, okey, kita tengok dekat dalam hadis ni, disebutkan ni. Kalau kita baca pada hadis lain, sabda Nabi SAW, jika seseorang itu di kalangan penghuni syurga, fizikal dia seperti Adam, ketinggian dia 60 hasta, mempunyai, tengok ya, fizikal dia seperti Adam, mempunyai rupa paras seperti Yusuf, dan hati dia seperti Nabi Allah Ayub alaihi wassalatu wassalam. Cantik. Penghuni syurga ni memang cantik. Dia memang Allah akan jadikan penghuni syurga ni wajahnya sangat cantik. Kalau kita baca pada hadis ni, Nabi kata seperti Nabi Allah Yusuf, hatinya seperti Nabi Allah Ayub.
Fizikal dia seperti A. Nabi Adam tinggi dia 60 hasta. Umurnya 33. Saya pernah dengar Ustaz, umurnya tu mengikut Nabi Isa. Mungkin saya, pernah dengar macam tu je lah. Okey. Ikut Nabi Isa. Wallahu ta'ala a'lam. Tak apa, kalau Ustaz kata tak ada, tak adalah. Jadi saya Nanti kata sajalah. kalau ada nanti pun tolong bagi tahu takut saya yang tak jumpa. Okey. Tak apa. Okey. Okey. Ada soalan lain sebelum kita lanjutkan lagi. Ya. Ya, silakan. Ada soalan ke? Hello, Ustaz. Ha? Hello, Ustaz. Ya. Untuk hafiz Al-Quran kan, dia akan beri syafaat pada 10 orang ahli keluarga dia, betul tak Ustaz? Untuk orang yang hafal Quran. Ada hadis tu. Ada hadis yang tentang tu, cuma riwayat dia lah tentang hafal Quran tu. Okey. Dia Keluarga dia jauh ke keluarga yang dekat-dekat je? Wallahu ta'ala alam. Dia macam ni. Kalau kita belajar bab syafaat ni, sebenarnya syafaat ni dia ada pada semua orang. Orang yang soleh, orang alim, para nabi, para malaikat. Kalau ada ikuti perbincangan tentang tadabbur ayat kursi tu akan jumpa jawapan. Cuma hadis tentang yang menghafal Quran tu ada diperbincangkan juga tu sebenarnya tentang setiap hadis tu. Tapi anak-anak memang boleh bagi syafaat. Jawapan dia memang boleh bagi syafaat. Cuma detail dia tu saya wallahu a'lam. Syafaat wallahu ta'ala alam. Itu ke soalan betul ke itu soalannya puan? Betul. Ustaz, Ya. kalau kita boleh tambah kita punya perbincangan tu tentang persediaan kita lah, tindakan plan of action kita macam untuk kita ni layak ke syurga tu. Contoh macam Ustaz dah pernah bentang sebelum ni tentang kalau syahadah selepas wuduk. Macam pagi tadi kalau solat subuh dan solat asar dia ada kaitan dengan syurga tu kan, dengan ayat kursi selepas solat. Untuk jalan-jalan ke syurga tu. Ya. Okey, yang itu begini. Kejap ya. Okey, saya jawab dulu soalan yang ditanya tadi sekejap. Yang Puan Syairah tanya saya tentang yang hafal Quran tu kan? Betul ya? Ni. Kalau kita rujuk dalam Dr. Zaimi Hafizahullah, kita sedia maklum akan kepakaran menerang hadis. Okey. Ini ada, kita nampak tak yang saya tunjukkan gambar FB ni? Nampak Ustaz. Okey. Tajuk dia, benarkah penghafal Al-Quran boleh beri syafaat kepada 10 ahli keluarga dia? Ada riwayat tu, okey, mengatakan memberi syafaat kepada 10 ahli keluarga. Tetapi hadis ni saya kata yang saya sebut tadi tu. Tengok apa kesimpulan dia. Hadis ini terlalu lemah dan tidak boleh dijadikan dalil dalam bab syafaat. Hadis tu dia sangat lemah. Faham tak? Maksudnya hadis tu tak boleh digunakan. Dia bukan lemah sikit, dia bukan lemah sedikit, tapi dia terlalu lemah. Yang anak yang mempelajari, sesiapa mempelajari Al-Quran, maka Allah memasukkan dalam syurga, dia beri syafaat kepada 10 orang ahli keluarga dia tu. Hadis tu dia terlalu lemah. Wallahu ta'ala alam. Okey. Okey. Soalan apa tadi? Okey, soalan Puan Asiah tadi cadangan begini. Siapa pernah mengikuti tajuk 60 amalan pembuka pintu syurga? Tak pernah? Pernah. Siapa pernah? Okey. Soalan yang Puan Asiah cadangkan tadi tu, sebenarnya kita dah pernah bentang tajuk ni. Kita dah pernah bentang tajuk 62 amalan pembuka pintu syurga. Jadi dekat tajuk tu nota ada. Dekat tajuk tu dia dah senaraikan amal apa boleh buat masuk syurga. Salah satu daripadanya adalah wuduk. Faham tak maksud saya? Antaranya wuduk. Ya, tapi
Boleh juga nanti. Kalau dah selesai belajar tajuk syurga, nanti kita akan belajar juga tajuk apakah amal-amal yang boleh membawa kita masuk ke dalam syurga. InsyaAllah. Nanti kita akan belajar. Okey. Syafaat anak yang lahir ketika baby. Ibu ayah dapat tak? Jawapan dia dapat. Memang soalan yang Puan Intan tanya dalam chat ni, dia sama macam tajuk 62 amalan pembuka pintu syurga. Siapa boleh ambil link dekat Telegram 62 amalan pembuka pintu syurga tu, ada tak? Syahira dah hantar dah link tu. Okey. Kita tengok dekat link tu, saya tunjukkan sekejap. 62 amalan pembuka pintu syurga tu, saya jawab dekat soalan puan yang bertanya tadi kejap ya. Kita tengok keseluruhan 51. Ada nota penuh tak? Saya tunjukkan sekejap ya. Dekat tuan-tuan perempuan. Dia punya gambar link tu je. Okay. Tuan nampak tak gambar Google Drive ni? Nampak tak tajuk 62 amalan pembuka pintu syurga? Nampak Ustaz. Okey. Nanti kita tengok. Dia semua sekali ada 60 lebih. Nanti tengok dekat dalam nota ni. Dekat dalam nota ni dia menjawab kepada pertanyaan seperti Puan Intan bertanya, baby yang meninggal itu boleh bagi syafaat tak kepada bapaknya? Jawapannya iya. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat ibu dan bapa itu dia kena sabar. Lepas tu dia kena mengharapkan pahala dari Allah atas musibah tersebut. Itu jawapan dia. Memang ada. Saya tunjuklah nota 62 amalan tu. Okay, sekejap. Kita nak tunjukkan. Okay, lagi ada tak soalan lain? Sementara kita nak tunjukkan dia punya maklumat. Okay, saya tunjukkan nota. Okay, ni nota penuh untuk 62 amalan. Okay, nampak tak? Soalan yang tentang bayi tadi kan? Saya soalan yang tentang bayi tadi ada. Okey, sambil-sambil buku tu kan Ustaz ni? ada buku. Kita memang ada buku. Ya, dia memang buku. Buku dia gambar ni lah. Gambar ni kita memang ada jual hari tu, kita memang dah order. Ni buku dia, buku terjemahan dia. Tetapi siapa yang tak ada buku, saya telah salin semula maklumat dalam buku ni, bahkan ada beberapa penambahan yang telah kita buat dekat nota PowerPoint. Ialah al-maklum lah ya, kadang-kadang nak dapat buku ni kadang susah juga. Jadi kita memang gunakan PowerPoint lah. Jadi soalan puan tadi adalah, jadi secara tak langsung ya kepada Puan Nur Asiah tadi yang bertanya, kalau nak buat tajuk amal-amal yang boleh membuka pintu syurga, boleh tengok kepada buku ni lah. Sebab buku ni memang dia amal-amal yang boleh membawa ke dalam syurga. Baik. Barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallahu. Dia macam tajuk ni. Macam tajuk yang sabar di atas kehilangan orang yang dikasihi. Amal nombor 36. Okey, kalau kita baca dekat sini, ini jawapan dia. Kalau yang tanya tadi, kalau kehilangan bayi yang kecil, kan? Ingat ya, bayi yang kecil ni adalah rahmat Allah. Jadi Allah kata dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, yang Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan di sisiku bagi hamba-Ku yang beriman apabila aku mencabut nyawa orang yang dicintainya. Apatah lagi bayi kan yang masih kecil. Okey, tetapi kata Allah, dia bersabar dengan mengharapkan balasan pahala, melainkan Allah balas kepadanya syurga. Jadi salah satu jalan yang boleh membawa kita kepada syurga Allah adalah apabila Allah Ta'ala uji dia dengan kehilangan orang yang dikasihi. Dia bukan pada bayi saja, tetapi anak yang dewasa pun boleh. Orang kita kasihi, bukan? Kerana Allah Ta'ala uji kita dari sudut perasaan. Tapi kita kena sabar. Sabar dengan sebenar-benar sabar. Lepas tu kita harapkan pahala dari Allah di atas apa yang menimpa kita tadi. Itu jawapan dia. Baik, ada soalan lain. Ya.
bukan anak-anak yang belum balik, Ustaz? Term dia? Tak. Ya, Dia tidak ya? termasuk. Dia bukan orang dikasih tu hanya pada anak-anak yang belum balik saja. Tapi dia bukan betul balik saja. Tapi anak-anak yang belum balik tu dia sangat kuat lah sebab anak lagi belum kuat lah balik kan? dia lagi kuat kerana anak yang belum balik Belum ada pertama dosa lagi. dia belum berdosa. Lepas tu rahmat Allah tu, sebab daripada rahmat Allah tu dia boleh bantu kepada kedua orang tua dia. Okey Ustaz, kita mulalah kelas kita Ustaz, mula-mula je. Okey. Ada siapa yang dah ikut kelas 62 amalan pembuka pintu syurga sampai habis? Ada tak? Ikut Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, ada dinyatakan dekat situ ya. Dekat Shopee ada jual buku tu dalam RM16. Nanti tolong beli ya. Terima kasih atas cadangan. Okey, ada apa-apa lagi yang boleh kita kongsikan untuk tajuk ini? Tuan-tuan perlukan tajuk belajar tentang tajuk neraka tak? Perlu Ustaz. Tuan-tuan dah pernah ikut, siapa yang pernah ikut tajuk neraka? Belum lagi. Belum pernah Ustaz. Belum pernah ikut Belum. Belum. Okey. InsyaAllah. Nanti Ustaz, kita... Apa Ustaz, kita masuk syurga dulu Ustaz. Tak sabar nak belajar syurga. Kalau dia kalau ikut kepada Quran tu, dia kena jauh dari neraka dulu. Ya. Baru dia akan masuk syurga. Betul. Tak apa nak motivate supaya kita banyak beramal Ustaz. Betul. Okey. Ada lain-lain cadangan, boleh juga lontarkan, insya-Allah. Kita sama-sama belajar. Saya pun banyak juga nak belajar. Okey. Nota ni sebenarnya dia dalam proses nak dibukukan. Cuma saya nak kena banyak benda nak tambah baik. Ya, supaya orang senang nak manfaatkan. Okey. Ada apa-apa lagi pertanyaan? Ustaz, saya nak tanya. Masa kita dikumpulkan dalam syurga ni kan? Alright. Apabila semua kita, keluarga, semua orang dah masuk syurga ke? Kan ada orang cepat masuk syurga, ada orang lambat masuk syurga kan? Betul. Macam mana tu Ustaz? Betul. Yang nikmat-nikmat ni. Okey, begini. Orang yang dia macam ni. Siapa yang paling lambat masuk syurga, dia adalah orang yang mendapat nikmat yang paling rendah. Okey, dalil dia cerita tentang orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Tetapi kalau kita baca pada hadis tu, orang yang terakhir masuk syurga ni, Allah bagi nikmat dekat dia kan. Dia cakap apa tau? Dia kata dia ingat, hadis kata dia ingat dialah orang yang paling terbaik dapat nikmat tu. Tetapi dia tak tahu bahawa sebenarnya dia adalah orang yang terakhir. Bayangkan orang yang terakhir masuk syurga, dia merasai nikmat tu adalah nikmat yang Allah beri, seolah-olah dialah orang yang terbaik. Berdapat nikmat. Dia berbeza dengan neraka. Dalam neraka, orang yang dapat nikmat, orang yang dapat azab yang paling ringan ya. Nikmat azab yang paling ringan, dia dah rasa macam dialah dapat azab yang paling berat. Berbeza dengan syurga. Kalau syurga, orang yang dapat nikmat yang paling rendah, dia rasa seperti dialah orang yang mendapat nikmat yang paling terbaik. Jadi kalau puan tanya macam mana keadaan dia, memang benar. Memang ada orang dia masuk syurga dulu, ada orang masuk akhir syurga. Dia, kalau kita belajar syurga ni, dia ada cara laluan masuk syurga tu, dia ada 3 cara. Cara pertama, orang masuk syurga ni, dia masuk syurga tanpa hisab. Ada orang, dia masuk syurga tanpa melalui penghisapan. Yang ini kita sedia maklum, hadis yang 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, masuk syurga, dia kena melalui penghisapan. Lepas tu dia terus masuk syurga. Okey. Yang ketiga, ada orang dia masuk syurga melalui penghisapan amal. Lepas tu dia diazab dulu di dalam api neraka. Lepas dia azab mengikut
azab yang Allah berikan berapa lama, okey, akhirnya dia dikeluarkan masuk ke dalam syurga. Itu cara ketiga orang masuk syurga. Maknanya ada orang masuk syurga terus tanpa hisap. Ada orang masuk syurga melalui penghisapan amal. Ada orang masuk syurga setelah dia diazab di dalam api neraka. Jadi macam mana dia boleh dimasukkan ke dalam syurga itu ada banyak cara. Salah satu daripadanya memang melalui jalan syafaat. Dan Allah Ta'ala sendiri, dia akan ada orang-orang yang Allah Ta'ala sendiri yang akan keluarkan mereka tu daripada api neraka. Dengan syarat, dia mesti mati atas kalimah La ilaha illallah. Tetapi, janganlah sekali-kali kita masuk melalui jalan ketiga. Sebab apa? Sebab azab neraka ni paling ringan. Letakkan kaki api, otaknya menggelegak. Sebab itu kita jangan sama sekali dimasukkan melalui jalan ketiga. Okay. Itu jawapan dia. Wallahu ta'ala alam. Ada persoalan lain, pertanyaan lain? Ustaz? Ya, ya. Saya ada terdengar satu ceramah ni. Okey. Dia ceramah apa tu? Adalah salah satu ceramah kita ni ada dua je, syurga atau neraka, betul? Betul. Tapi ada yang golongan yang di tengah-tengah, Ustaz. Dia tak masuk syurga, dia tak masuk neraka. Apa nama tempat yang tengah-tengah tu? Sebelum dia dapat syafaat tu. Okey, ni. Kalau puan tengok dekat bab nombor 31, okey, dekat bab 31 ya, muka surat nombor 160 sampai muka surat nombor 163, itu jawapan dia. Mereka ini dalam Quran, Allah panggil mereka ini adalah Ashabul Al-A'raf. Ashabul A'raf ni, dia dalam Quran. Puan rujuk dalam surah Al-A'raf. Okay, kita rujuk dalam suratul Al-A'raf ayat 46 hingga 49. Akan jumpa perkataan ini. Kita akan jumpa dekat sini perkataan Allah mengatakan, nampak tak perkataan? وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ. Ashabul A'raf. Sebab itu surah itu dinamakan surah Al-A'raf. Al-A'raf, Al-A'raf ni adalah satu tempat. Dia adalah tembok yang tinggi. Al-A'raf tu nama tempat, tembok yang tinggi antara syurga dan neraka. Sebab tu kalau kita baca dekat ayat nombor 36, okey, ayat 36, penghuni tempat tinggi tu, penghuni tempat tinggi tu dipanggil Ashabu Al-A'raf. Al-A'raf tu tempat tinggi tu. Okay, jadi penghuni tempat tinggi tu yang dia tak pergi syurga, dia tak pergi neraka, namanya adalah Ashabul A'raf. Jadi kalau kita baca dekat ayat nombor 46, mereka tengok ahli syurga. Mereka ni tahu itu ahli syurga. Lepas tu mereka bagi salam lah. Tapi dalam sanubari mereka, Allah kata apa? Sedangkan mereka sendiri belum lagi masuk syurga. Padahal mereka apa? Mereka nak sangat masuk syurga. Dekat sini perkataan dia. Mereka terlalu ingin memasuki syurga. Dekat sini. Okey. Lepas tu ayat 47, 48, dia tengok pula ahli neraka. Dia tengok kepada ahli neraka. Sini jawapan dia. Dia tengok ahli neraka. Kalau dekat ayat 46, dia melihat apa? Dia melihat ahli syurga. Itu jawapan puan. Jawapan yang tadi puan, yang puan tanya tu, jawapan dia adalah mereka ini digelar apa? Ashabul Al-A'raf. Penghuni tempat tinggi di antara syurga dan juga neraka. Mereka nampak syurga dan nampak neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti kita akan bincangkan tajuk ni. Baik.
Ada pertanyaan lain tentang syurga ni? Ustaz nak tanya. Ya. Okay. Saya ada dengar satu Ustaz ni lah. Dia cakap kalau kita masuk syurga tapi ada ahli keluarga kita yang masuk neraka. Jadi kita akan rasa sedih sebab melihat keluarga kita tu masuk neraka kan. Tapi kalau dalam syurga bukan tak ada ke rasa sedih, rasa yang negatif-negatif? Maksudnya tak faham. Maksudnya dalam neraka. Okay. Maksudnya dalam syurga tu, kalau contoh kita masuk syurga, tapi ada ahli keluarga kita yang masuk neraka. Jadi ahli syurga tu dia akan boleh nampak kan orang yang di neraka. Okay. Jadi Ustaz tu kata kita akan rasa sedih lah sebab keluarga kita tu tak bersama-sama dengan kita di syurga. Tapi macam saya jadi persoalan saya, macam mana dia boleh jadi rasa sedih tu dekat dalam syurga? Bukan tak ada ke perasaan-perasaan sedih? Wallahu a'lam yang perasaan sedih tu. Yang teringat tu dia mengetahui penghuni neraka tu betul lah. Dia boleh nampak Ustaz Dia boleh nampak tu memang betul. Itu nanti dekat tajuk perbualan ahli-ahli syurga memang mereka akan nampak. Memang mereka boleh nampak. Cuma macam mana nak gambarkan perasaan teringat pada ahli keluarga itulah yang saya tak dapat nak beri jawapan tu. Macam mana perasaan sedih tu sampai dia jadi murung ke, dia tertekan ke, kat situ Allahu Ta'ala alam. Allahu a'lam bisawab. Ustaz? Ya. Saya pernah ikut apa benda tu ni, nota ni syurga yang didambakan. Masa tahun 1899 tahun 2000 tahun ni Al-Azim. Tapi saya ada buku lama ni kan. Tapi dia sampai bab 29 saja, 30. Boleh tambahlah. Boleh ke saya cetak yang untuk 31 je? Boleh. Okey, sebenarnya tajuk ni dulu tajuk ni kita nak bentangkan dulu di Masjid Negeri Melaka kan. Masjid Al-Azim. Sebab apa kita sangkut PKP. Cuma kita sempat habiskan tajuk pasal neraka je kan. Betul. Dapat buku aja. Dapat buku saja. Dapat buku tapi tak dapat nak belajar lah. Satu lagi kan yang awal kita tanya tu pasal yang perasaan tu kan. Apa tu, rasanya masa di syurga tu Tuhan tarik perasaan sedih, tarik perasaan dengki. Dah tak ada perasaan tu dalam, tak silap saya lah, tak ada perasaan cemburu atau sedih. Bila tengok dia gembira saja dalam. Betul ke tu Ustaz? Yang itu memang betul lah. Memang waktu kita dalam syurga ni memang Allah Ta'ala dah bersihkan sifat-sifat yang nak buat dosa, nak marah, nak dengki tu semua tu dah tak ada dah. Cuma persoalannya adakah perasaan mengingati ahli keluarga tu langsung tak ada. Dekat situ isu dia. Sehingga menyebabkan mereka bersedih. Yang itu saya nak kena cari lagi maklumat. Tu di antara soalan yang famous juga yang Allah yang selalu ditanya lah. Cuma adakah perasaan tu langsung tak ada mengingati ahli keluarga? Itu Allah Ta'ala alam. Okey. Daripada persoalan tersebut, okey, ini kita tengok kita nak tengok ni. Nampak tak nota yang saya nak paparkan ni? Nampak tak tajuk masuk syurga sekeluarga ni kan? Okey. Nampak Ustaz. Nanti waktu kita belajar tingkatan syurga kalau contoh kan, suami duduk tingkatan lain, isteri duduk tingkatan lain, anak-anak duduk tingkatan lain, sebenarnya Allah Ta'ala tak akan pisahkan kita sehingga Allah tak akan pisahkan keluarga duduk tempat lain, isteri duduk tempat lain, anak-anak. Ini dalil dia. Dalil. Tapi ini untuk dalam syurga yang soalan tadi tu yang kalau ahli keluarga duduk dalam neraka tu, itu saya perlu cari dalil yang lain. Tetapi dalam syurga itu kalau berpisah-pisah. Kenapa berpisah-pisah? Ialah sebab semua orang masuk syurga mengikut tingkatan amal masing-masing. Anak-anak kita pun dah balik, betul tak?
Kan? Mungkin anak perempuan kita masuk tingkatan yang paling tinggi ke ataupun paling rendah, kita tak tahu. Tetapi dalam suratul Ra'di, kita tengok ayat ni. Dalam suratul Ra'di, ayat nombor 23, Allah Ta'ala, bukan suratul Ra'di, kejap dalam surah Tur, okay? Dalam surah At-Tur, ayat nombor 21, ni semua nota lama-lama ni. Tapi saya tak sempat nak update dengan lebih baik lah. Dalam surah At-Tur, ayat 21, Allah Ta'ala akan kumpulkan semua pada satu tempat. Allah akan bawa pada tingkatan yang paling tinggi. Tengok ayat dia ni. Okay, ayat ni Allah Ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Jadi kita baca dekat ayat tu, Allah Ta'ala kata apa? Iaitu syurga Aden yang mereka akan memasukinya bersama-sama dengan orang yang mengerjakan amal soleh. Dia masuklah ibu bapa dia, isteri dia, anak-anak cucu dia. Okey, sedangkan para malaikat masuk tempat-tempat mereka pada semua pintu. Okey, lepas tu Allah mengatakan, dan orang yang beriman diikuti oleh zuriat keturunan mereka dalam keimanan, kami, dekat sini jawapan dia, kami akan hubungkan zuriat keturunan itu dengan mereka. Makna dia apa? Allah Ta'ala akan kumpulkan pada satu tempat. Maknanya kita tak akan ada perasaan mencari mana ahli keluarga ni. Kita akan jumpa balik semua ahli keluarga dengan syarat kalau mereka masuk syurga lah. Kalau semua masuk syurga cuma berbeza tingkatan, Allah akan hubungkan zuriat keturunan itu dengan mereka. Lepas tu Allah kata, kami tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amalan mereka. Maknanya contoh contoh, kita dah bawa adik kita naik tingkatan lebih tinggi. Kan? Bukan bermakna apabila kita naikkan adik-beradik kita ke tingkatan yang lebih tinggi dalam syurga, bermakna pahala kita akan jadi kurang. Kita punya darjat kita jatuh. Tak. Darjat kita tu tetap maintain macam tu. Tapi kita boleh bawa mereka naik ke tingkatan tersebut. Ini dengan syarat dia adalah ahli keluarga. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriat keturunan mereka dalam keimanan, kami akan hubungkan. Jadi tidak ada lagi perasaan terpisah, berkumpul semua di dalam syurga pada satu tempat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan ya, insyaAllah pada hari Isnin jam 2:30 petang. Hebah-hebahkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Nanti saya akan carikan waktu untuk bentangkan tajuk tentang neraka pula, supaya kita dapat ada perasaan takut, ada perasaan harap. Kita belajar dua-dua insyaAllah. Okay. Ataupun mungkin kita belajar satu dulu, baru pergi yang kedua. Lihat dan tunggu makluman daripada pihak akademi. Baik, terima kasih banyak-banyak tuan-puan atas komitmen tuan-tuan pada petang ni ya. Walaupun petang tapi berusaha juga berada dalam majlis ilmu. Ya, hanya Allah yang boleh membalas jasa baik tuan-tuan puan, sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.